Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan Islam pada bahagian sirah dan tamadun Islam tingkatan 4 pada muka surat ke 163, iaitu Kerajaan Umayyah. Baiklah pelajar-pelajar semua, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada tajuk Kerajaan Umayyah, marilah sama-sama kita mengimbas kembali tentang sejarah perkembangan tamadun Islam yang bermula di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu bermula dengan 1 Hijrah sehingga 11 Hijrah. Kemudian diikuti dengan zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu bermula pada 11 Hijrah sehingga 40 Hijrah. Kemudian selepas daripada kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin, disambung lagi dengan satu kerajaan yang kita akan belajar dan sebentar nanti, iaitu Kerajaan Umayyah, yang mana bermula pada tahun 41 Hijrah sehingga 132 Hijrah. Oleh itu, pelajar-pelajar semua, marilah sama-sama kita melihat pada muka surat 163, iaitu sejarah Kerajaan Umayyah. Di mana Kerajaan Umayyah ini adalah asal penubuhan Kerajaan Umayyah adalah bersebenar dengan nama Umayyah bin Abu Syamsu bin Abdul Manaf, iaitu salah seorang daripada pemimpin keturunan Quraisy. Di mana pengasas pada kerajaan ini iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan tempatlah tempoh pemerintahannya adalah bermula pada tahun ke-41 Hijrah sehingga tahun 132 Hijrah, ataupun bersamaan dengan 661 Masihi sehingga 750 Masihi. Keluasan kerajaan Bani Umayyah meliputi sebahagian daripada benua Afrika, Asia dan Eropah. Manakala bilangan khalifah yang memerintah sepanjang kerajaan Umayyah terdapat 14 orang khalifah. Di antara khalifah-khalifah yang terkenal sepanjang pemerintahan kerajaan Umayyah iaitu yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketiga, keempat Umar bin Abdul Aziz. Di mana khalifah yang pertama iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, dan khalifah yang terakhir iaitu Marwan bin Muhammad. Pusat pemerintahan kerajaan Umayyah ini bertempat di Damsyik dan di Syria, dua tempat yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Baiklah pelajar-pelajar, sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada muka surat ke-164, sebelum itu pelajar-pelajar boleh tengok pada muka surat yang sama, iaitu spektrum ilmu. Pemerintahan kerajaan Umayyah terdiri daripada 2 tahap, iaitu tahap pertama iaitu berpusat di Damsyik pada tahun 41 Hijrah sehingga 132 Hijrah, menggunakan gelaran khalifah sebagai pemimpin pada era pemerintahan kerajaan Umayyah. Manakala tahap kedua berpusat di Cordoba pada 138 Hijrah sehingga 422 Hijrah, menggunakan gelaran Amir dan Khalifah. Maka inilah dua era pemerintahan kerajaan Bani Umayyah di dalam lataran sejarah Islam, yang mana keseluruhannya bermula daripada tahun ke-41 Hijrah sehingga 422 Hijrah. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita akan membuka muka surat 164 dan 165, iaitu khalifah kerajaan Umayyah yang terkenal. Iaitu terdapat 4 khalifah yang terkenal sepanjang era kerajaan
kerajaan Bani Umayyah, yaitu yang pertama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang kedua Abdul Malik bin Marwan, yang ketiga Al-Walid bin Abdul Malik, dan yang keempat Umar bin Abdul Aziz. Iaitu 4 khalifah yang terkenal yang dipertanggungjawabkan untuk memajukan dan mengembangkan kerajaan Bani Umayyah. Okey, baiklah. Yang pertama kita melihat kepada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, iaitu khalifah yang pertama dan memerintah selama 19 tahun 3 bulan, iaitu bermula daripada 41 Hijrah sehingga 60 Hijrah. Okey, antara sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan iaitu menjadikan Damsyik sebagai pusat pemerintahan Islam yang terkenal. Yang kedua, mewujudkan perkhidmatan pos berkuda ataupun Dewan Barid. Yang ketiga, memperkenalkan cok rasmi kerajaan Bani Umayyah iaitu Dewan Khatim. Yang keempat, menubuhkan jabatan setiausaha Dewan Rasail, jabatan cukai dan jabatan urusan awal. Yang kelima, memperkasakan armada laut. Itulah 5 perkara sumbangan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sepanjang pemerintahannya sebagai khalifah yang pertama. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita melihat kepada khalifah yang kedua iaitu Abdul Malik bin Marwan, yang mana khalifah yang kelima dan memerintah selama 21 tahun bermula pada tahun 65 Hijrah sehingga 86 Hijrah. Antara sumbangan yang diberikan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan iaitu menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmi dalam urusan pentadbiran negara. Yang kedua, mencetak mata wanita Islam yang pertama bertuliskan Arab, bertekskan Al-Quran. Dan yang ketiga, menaikkan taraf perkhidmatan dan sistem pengangkutan awam. Dan yang keempat, menubuhkan Dewan Jundi, iaitu Dewan Tentera untuk menguruskan pertahanan negara. Dan yang kelima, menguruskan pembinaan Qubbatus Sakhratu di Baitul Maqdis. Itulah antara 5 perkara dan sumbangan Khalifah Abdul Malik bin Marwan sepanjang pemerintahannya selama 21 tahun dalam mengembangkan kerajaan Bani Umayyah. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita akan melihat khalifah yang ketiga yang terkenal sepanjang era kerajaan Bani Umayyah, iaitu Al-Walid bin Abdul Malik, iaitu khalifah yang ke-6. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memerintah selama 9 tahun 7 bulan, iaitu bermula tahun 86 Hijrah sehingga 96 Hijrah. Antara perkara-perkara dan sumbangan Al-Walid bin Abdul Malik sepanjang era pemerintahannya iaitu pembukaan wilayah baru Islam seperti Andalus dan India. Yang kedua, memperbaik dan memperbaiki seni bina Masjid Nabawi. Yang ketiga, membina baik masjid baharu seperti Masjid Umawi di Damsyik yang bercirikan seni bina Islam. Dan yang keempat, memberikan perhatian kepada rakyat yang berkeperluan khas seperti golongan warga emas dan orang buta dengan menubuhkan jabatan khas. Dan yang kelima, menggalakkan pembinaan bangunan baharu bercirikan seni bina Islam. Dan yang akhir sekali, memperbaiki jalan raya menuju ke negeri Hijaz bagi memudahkan perjalanan jemaah haji ke Baitullah. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita melihat khalifah yang keempat iaitu Umar bin Abdul Aziz, yang mana menjadi khalifah yang ke-8. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz selama 2 tahun 5 bulan, iaitu bermula dengan 99 Hijrah, yang mana bermula pada tahun 99 Hijrah sehingga 101 Hijrah.
Baik, terdapat 5 sumbangan besar sepanjang pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, iaitu yang pertama mengecualikan bayaran cukai jizyah terhadap kafir zimmi sehingga ramai yang memeluk Islam. Dan yang kedua, mengeluarkan arahan rasmi kepada Ibnu Syihab Zuhri untuk membukukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, membina rumah transit untuk para pedagang. Yang keempat, menaik taraf infrastruktur untuk kemudahan rakyat seperti hospital, jambatan, perigi, jalan raya dan sistem pengangkutan awam. Dan yang akhir sekali, mengasaskan Dewan Penasihat yang dianggotai oleh para ulama untuk memberikan nasihat kepada khalifah pemerintah pada ketika itu. Jadi itulah 4 khalifah yang terkenal sepanjang pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, di mana dengan 14 orang khalifah. Maka dalam topik perbincangan kita pada kali ini hanya mengambil 4 yang terbaik sahaja untuk dijadikan sebagai iktibar dan pemimpin yang terkenal dan hebat di sepanjang pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita akan melihat pada muka surat 166 dan 167, iaitu bertajuk Faktor Kegemilangan dan Kemerosotan Kerajaan Bani Umayyah. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita melihat kepada faktor kegemilangan kerajaan Bani Umayyah, iaitu terdapat 6 faktor yang memberikan impak yang besar pada kerajaan Bani Umayyah dalam memajukan dan membangunkan kerajaan Bani Umayyah ini. Iaitu faktor yang pertama iaitu agama, faktor yang kedua politik, faktor yang ketiga ekonomi, yang keempat pendidikan, kelima ketenteraan, dan yang keenam sosial. Baiklah, sekarang kita melihat faktor yang pertama iaitu faktor keagamaan, di mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyemarakkan aktiviti keilmuan seperti pengajian Al-Quran dan pembukuan hadis. Yang kedua, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah menaikkan taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Nabawi untuk merancangkan lagi aktiviti keagamaan. Selain daripada faktor agama, politik memainkan peranan penting di dalam pembangunan dan kemajuan kerajaan Bani Umayyah, iaitu pemilihan Damsyik sebagai pusat pemerintahan oleh Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan telah berjaya mengukuhkan pentadbiran negara. Selain daripada itu, pelantikan gubernur yang berwibawa berjaya menghapuskan pemerintahan oleh puak Khawarij dan Syiah, iaitu pemberontakan puak Khawarij dan Syiah. Dan yang ketiga, berjaya meluaskan wilayah Islam di Rom, China, India, Afrika Utara, dan Eropah. Inilah antara faktor-faktor keberjayaan dan perkembangan kerajaan Bani Umayyah di dalam faktor politik. Selain daripada itu, antara faktor perkembangan dan kemajuan kerajaan Bani Umayyah ialah faktor ekonomi, di mana pengurusan Baitul Mal yang cekap sehingga hasil pendapatan negara melebihi daripada keperluan pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Manakala kerajaan berjaya memanfaatkan hasil daripada pertanian dan perdagangan untuk membangunkan negara. Selain daripada itu, antara faktor kejayaan kerajaan Bani Umayyah adalah faktor pendidikan,
di mana faktor pendidikan memainkan peranan penting di dalam membangunkan kerajaan Bani Umayyah. Antara perkara yang dilaksanakan bagi memajukan sektor ini menjadikan masjid dan institut dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Selain pada itu, galakan daripada khalifah, contohnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz, agar rakyat menguasai pelbagai ilmu seperti ilmu nakli, ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu hadis dan ilmu nahwu, menyebabkan perkembangan pendidikan pada era kerajaan Bani Umayyah berkembang. Baiklah pelajar-pelajar, sekarang kita melihat kepada faktor kegemilangan kerajaan Bani Umayyah dari sudut ketenteraan, iaitu antara perkara yang dilaksanakan di era zaman Bani Umayyah iaitu pasukan angkatan tentera yang berdisiplin dan bersemangat jihad di dalam mempertahankan agama dan negara. Selain daripada itu, kemudahan pengkalan tentera dan kapal perang yang dilengkapi dengan peralatan yang canggih. Selain itu, mengadaptasikan strategi peperangan dengan meniru corak gerak perang yang pernah dilaksanakan oleh kerajaan Parsi. Inilah antara faktor-faktor kekuatan ketenteraan menjadikan kerajaan Bani Umayyah sebagai sebuah kerajaan yang cemerlang. Dan yang terakhir iaitu di dalam sektor sosial, di mana kegemilangan kerajaan Bani Umayyah menjaga kebajikan rakyat, menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan dan penyediaan kemudahan asas seperti masjid, jalan raya dan hospital. Manakala hubungan antara kerajaan dan rakyat mewujudkan suasana persaudaraan yang harmoni dalam masyarakat. Inilah antara faktor-faktor yang menjadikan kerajaan Bani Umayyah sebagai sebuah kerajaan yang cemerlang.